Sebab tuan kita bulan Ramadan walaupun pahala ni banyak, tapi selalu saya ulang sebut, pahala-pahala bukan jaminan untuk kita jadi penghuni syurga, bukan. Pahala-pahala ni jaminan untuk kita nak mendapat keselamatan di negeri akhirat. Dalam Al-Quranul Karim, ayat yang tiap-tiap malam kita baca ni kan, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kamu hidup, Allah jadikan kamu mati, Allah jadikan kamu hidup, liyabluwakum, untuk nak test, nak uji kamu. Di halangan-halangan yang paling besar sesuatu ibadat yang kita nak buat terganggu, halangan yang paling besar ada 4. Yang pertama, ini paling besar lah, kesibukan duniawi. Sibuk dengan dunia. Memang dalam dunia ni semua orang sibuk, tak ada seorang tak sibuk. Ustaz sibuk ke? Ustaz nak panggil ustaz ceramah buaya, sibuk banyak. Itu ustaz. Tanya ni sibuk juga, ni sibuk, semua sibuk. Jumpa MB pun sibuk juga. Jumpa YB pun sibuk juga. Jumpa Nazir pun sibuk. Semua manusia sibuk. Nak ceritakan, itulah dunia. Dia kadang-kadang dia jadi menipu daya kita ni. Banyak, apatah lagi tipu daya, fitnah-fitnah yang akhir zaman ni berlaku. Kadang-kadang kita ni, saya pun kadang-kadang jadi pening. Kita baca hadis Nabi SAW apabila isu COVID ni lah. Apabila kamu berjumpa dengan sahabat kamu, bersalam, maka gugurlah dosa-dosa kamu dan boleh menghilangkan penyakit. Tiba-tiba kita tak boleh bersalam. Akak berapa lama tak bersalam sama-sama dengan kuliah ni? Lama dah kan? Salam belaga pipi lagi lama tak belaga. Kan? Makna dia, kita nak pakai mana ni kak? Tak tahulah. Jadi tak apalah, kita ambil lah kaedah fiqh. Al-ijlatu khairun minal ijlat. Al-ijlatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kalau bahasa ni 9, prevention is better from cure. Macam itulah lebih kurang kan. Tu malah saya cakap dengan 9 tu. Nak ceritakan bagaimana kita nak mencegah daripada merawat. Jadi ceritakan kesibukan dunia ni memang sibuk. Itu dalam di luar. Kadang-kadang duduk dalam masjid pun sibuk dengan dunia lagi. Berapa banyak khatib tengah baca khutbah enggak? Dia duduk di telefon lagi. Duduk hantar WhatsApp lagi. Duduk chat lagi. Duduk masuk Instagram lagi. Itu yang duduk dalam masjid. Dulu satu masa lama dah saya tak pergi. Ada jemaah surah section sini, section ni USJ 12. USJ 12 Surah Al-Muttaqun. Ada orang takut kan? Ada takut. Dulu sekali lah. Apa saya tak mengajar sana. Right. Habis kitab tu stop. Saya baca kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Abu Ali Al-Banjari Ad-Nadwi. Tuan Guru Fahmi Zamzam tu. Saya bawa kitab. Anak murid bawa iPad. Hebat tak? Hebat. Ustaz bawa kitab ya. Anak murid bawa iPad. Itu orang lelaki lah. Ada kalau USJ ni lagi hebat kan. Langsung tak bawa apa pun ada kan. Jadi tengah-tengah ceramah tu, masa tu aircon tak ada, dia kipas, dia tolak sana, tolak sini kan. Saya pun dah lupa muka surat berapa baca. Tanya, bang muka surat berapa tadi? Saya lupa dah. Entahlah Ustaz. Saya pun tak ingat. Dia kata, entah tengok iPad tu tengok apa? Dia tunjuk kat saya, Maybank to you. La ilaha illallah. Itu yang duduk dengan kuliah. Sibuk dengan dunia lagi. Jadi kita tak menafikan gadget-gadget yang ada hari ni. Dia memudahkan. Yalah kat seluar pun, Ustaz Amir nak jemput forum hari ni pun dengan telefon. Tapi kadang-kadang telefon ni yang menyebabkan terganggu, terhalangnya. Yang menyebabkan orang lain hilang kekhusyukan dalam ibadat. Sama juga selalu cerita. Saya semayang di masjid KLCC. Semayang Zuhur. KLCC ni dia tak ada Korea. Zuhur tu dia kuliah 1 sampai 45. Tapi imam beritahu Ustaz saya betul ada meeting dengan Jawi. Ustaz tolong jadi imam boleh tak Ustaz? Tak apalah saya pun jadi imam. Tuan-tuan jadi imam rakaat pertama. Tiba-tiba rakaat pertama lepas Fatihah tu handphone siapa berbunyi tak tahu. Kalau bunyi gergering tak apa kak. Ni sekali bunyi lagu-lagu ni. Sekali keluar lagu Celine Dion.
Nerfa, wherever you are, I believe. Ya Allah, kita tengah sembahyang, aku hafal lagu ni. Aku sambung ni kan. Kita jadi imam ni. Terganggu tak kak? Terganggu kan? Hilang kekhusyuk kan orang lain sembahyang. Telefon ni jangan sekali berbunyi. Sekali berbunyi, amal legat ada berbunyi. Rakaat yang kedua, telefon lain berbunyi pula. Sekali ni keluar lagu Hirmantino kan? Langkah kakiku makin longlai, kehausan di padang gersang. Kita Allahu Akbar. Kita naik antara apa ni, nak naik ketika rukuk tu naik pula. Oh, ini baru cuaca dunia. La ilaha illallah. Tak berhenti lagi tu. Saya sujud tu dia bunyi lagi. Oh, apalagi nasib di sana. La ilaha illallah. Dia betul-betul berhenti masa bila saya sujud yang kedua. Mati adalah pasti. Kemudian dia stop. Dia macam suka kita sambung je. Bila saya nak naik, nak duduk di antara dua sujud, saya pun fikir, aku ni rakaat kedua ke ketiga dah ni? Terganggu tak? Terganggu. Itu nama dia kesibukan dunia. Maknanya dunia ni sibuk. Janganlah kalau kita mengaji di sama begini kan, janganlah ada telefon siapa-siapa bunyi. Maknanya saya dulu belajar di Sains dan Pendidikan Islam di UTM. Dia nama dia keceriaan bilik darjah. Jangan ada mengganggu. Masa dia contoh dia jatah kipas. Kalau kipas KDK itu bunyi nget-ngot. Agak-agak dia kita dengar ceramah ke tengok kipas. Hilang penumpuan kita, ganggu. Kan? Anak kita belajar PSI SPM. Cikgu tak benarkan dia masuk, tak benarkan dia semua. Saya sebagai tetamu itu nak jumpa pengetua pun tak dibenarkan masuk. Yang dibenarkan masuk apa? Lori sampah. Anak tengah peksa, lori sampah ambil sampah. Budak-budak peksa ni semua tengok lori sampah berlaku. Kalau saya seorang tadi, okey lagi lah. Lori sampah semua. Lori sampah tu pula setengah jam budak tengok lori sampah. Itu makna keceriaan bilik darjah. Jadi makna dia halangan. Yang pertama dia kata kesibukan dunia. Ini memang telah tak ada perikan. Satu. Yang kedua disebabkan oleh kawan-kawan. Terhalang kita nak kibat. Kawan-kawan. Macam baru ni saya jumpa seorang sahabat kata, Ustaz, malam ni kita jumpa Ustaz ceramah. Saya ceramah sikit. Ustaz ceramah apa Ustaz? Isra' Mi'raj. Okey, kita jumpa. Lepas Ustaz ceramah kita jumpa Ustaz. Kita minum okey tak apa. Lepas ceramah, tengok call dia, tak angkat. Last kali, call keliup, dia angkat. Allah Ustaz, minta maaf Ustaz, tak boleh tak jumpa Ustaz malam ni. Saya kata, kenapa? Kita janji penting ni. Ni kawan-kawan lah Ustaz. Pasal apa? Ajak main badminton. Malam tu lah nak main badminton. Tak cukup lagi satu kaki, tolonglah mak. Tak cukup satu kaki lagi, tolonglah. Tak boleh, aku malam jumpa Ustaz. Ustaz dah janji dah. Dekat dia ceramah apa malam ni? Ceramah Isra' Mi'raj. Takkan kau tak faham lagi. Masjidil Haram, pergi Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, terima perintah solat, balik ke Mekah. Yang tu aku pun boleh cerita. Yang 6 kita buat kawan-kawan ni. 2. Yang ketiga, betul hati-hati pilih kawan. Yang ketiga disebabkan syaitan. Jadi syaitan ni bulan Ramadan satu berita gembira kepada kita. Wasubsyidatis syayatin. Syaitan dibelenggu. Siapa yang belenggu syaitan ni? Ibadat puasa kita. Panjanglah cerita syaitan ni. Dan yang keempat, halangan kita melakukan ibadat, iaitulah disebabkan oleh nafsu. Nafsu kita sebut tadi kan, maknanya kita nak kontrol nafsu kita ni daripada perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Dan daripada nafsu tu inilah kadang-kadang kita bukan nak hapuskan, tak semua ada nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu seks, semua ada nafsu. Tetapi bukan kita nak hapus, bagaimana kita nak uruskan nafsu kita ni. Dan sebagai kesimpulan dia, dan Ramadan yang kita nak lalui ini, dia benar-benar didik kita 3 perkara. 3 perkara ya, dia didik. Apa dia? Yang pertama, Ramadan didik kita untuk kita jaga akidah.
sejauh mana keyakinan kita dengan apa yang ditawarkan sepanjang Ramadan. Akidah, jaga akidah. Yang kedua, Ramadan dia benar-benar didik kita untuk menjaga ibadah. Kita 11 bulan kadang-kadang ibadah on and off. Tapi ni Ramadan ni Allah Ta'ala suruh kita bagi tempuan supaya apa? Ni Allah Ta'ala nak bagi kepada kita rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab tu kan kita bulan Ramadan walaupun pahala ni banyak, tapi selalu saya ulang sebut, pahala-pahala bukan jaminan untuk kita jadi penghuni syurga, bukan. Pahala-pahala ni jaminan untuk kita nak mendapat keselamatan di negeri akhirat. Adapun syurga, dia bergantung rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, itu yang kedua, nak jaga ibadah. Dan yang ketiga, Ramadan ini benar-benar mendidik kita nak jaga akhlak kita. Macam mana kita berakhlak dengan Ramadan, dan akhlak inilah kita akan terjemahkan di luar Ramadan. Jadi madrasah Ramadan yang ada sebulan yang Allah Ta'ala bagi kita berkursus ni, hasil dia apa? Hasil dia, makna dia keluar satu Ramadan nanti, keluar bulan Ramadan nanti, masuk saja satu Syawal, kita semua dimasuk dalam golongan yang dianugerahkan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, jaminan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dosa kita diampunkan oleh Allah Taala, dosa kita dengan Allah clear. Cuma dosa kita dengan sesama manusia, berhalal dihalal, bermaaf-maafan. Maka dengan semangat ini kita akan rayakan hari raya kembali kepada fitrah. Tapi dengan syarat puasa dia betul, ibadatnya betul, tarawih dia betul, semua dalam Ramadan kan betul. Orang inilah yang layak rayakan Hari Raya Aidilfitri.